Oh, lamanya tak live. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, kita buka lah. Okey. Janji pukul 10. So kita tunggu pukul 10 kita cerita Hai Baiti. Awak kerja BSN lagi ke Baiti? Ha? Kita tunggu pukul 10 Korang pesan. Lagi 5 minit. Kita tunggu ke 10. Kita tengok ke 10 je saya start. Pasal saya ada interview kejap lagi. Pukul 10.30 macam tu. So, hai Baiti. Awak kerja biasa lagi? Oh, okey. Yelah, pasal itu suruh beli SSP. Ingat kan awak kerja BSN lagi? Apa nak share ni? Lama rasanya tak. Saya tak Waalaikumsalam. Thank you. Lama tak live. So, based on statistik, saya start sikit-sikit. 1/5 daripada rakyat Malaysia ada mengidap diabetes atau kencing manis. And itu statistik perubatan tau, bukan main-main punya statistik. So itu tak tahu sama ada itu sama ada yang campur, yang memang dah di apa panggil, diagnose. Ada yang jenis yang kadang-kadang kita tak tahu pun yang kita diabetes pasal kita tak check, tapi kita ada simptom dia kan. Kita rasa sikit-sikit simptom dia, tapi kita macam takut, and ataupun dia lebih kepada kita buat tak tahu. Pasal dekat Malaysia makanan kita memang manis-manis. So dia bukan tak boleh makan manis, boleh, tapi dalam kuantiti yang sepatutnya. Hi El. Ada 2 type. Betul Baiti. So kejap lagi saya ceritakan apa itu diabetes. Lagi 3 minit. Kita borak-borak kosong dulu. Saya ceritakan apa itu diabetes. Saya ceritakan kenapa orang kata diabetes ni bahaya. Korang biasa dengar kan orang cakap orang meninggal kerana diabetes. Actually dia bukan meninggal kerana diabetes tau. Dia meninggal kerana salur darah dia tersumbat akibat diabetes. Nak tahu? Apa yang saya nak share ni bukan saya Google, bukan saya teka, bukan saya reka. Ilmu yang saya nak share pasal diabetes ini memang daripada doktor perubatan sendiri. So ini ilmu daripada Dr. Syed Al-Qudri. So dia telah ceritakan, dia telah explain dekat kita macam mana, apa sebenarnya diabetes ni. Kalau dulu saya pun tak faham diabetes. Kita tahu kencing manis. Apa benda kencing manis? Kenapa bahaya kencing manis? Kita tak tahu. Saya tak tahu. Serius, saya tak tahu. Saya tak tahu kenapa. Saya tak tahu apa kencing manis ni. Bagi saya gula dalam darah tinggi. So kenapa, apa jadi kalau gula dalam darah tinggi? Saya pun tak tahu dulu. So bila dia explain, saya rasa macam terpanggil untuk share benda ni kepada korang, supaya korang alert, korang tahu apa yang terjadi dan bagaimana kita nak atasi diabetes ni. And kenapa orang kata diabetes ni bahaya. Hai Mas. Hai Imran. Okay, apa dah? Tak sabar saya nak share. Kan? Lampau lah kan. Peneras saya kencing ke?
Sorry Baiti. Melampau. Saya ada baca okay. Saya ada baca pasal Dok punya live. Dia cakap kenapa kita kena buat live ni. And dia kata kalau boleh buat live tu di tempat yang berbeza. Tapi saya rasa kurang macam asyik Ofi dia je dia buat live. Betul. Pasal saya macam saya tak keluar. Saya macam hidup saya di rumah, di office. Dalam kereta. Sebab tu kadang-kadang saya live dalam kereta juga. Tapi lama dah saya tak live dalam kereta. So, hidup saya tu je sekarang. Kalau saya duduk rumah, saya macam malas pasal kita duduk rumah mana pakai tudung. So, macam nak kena pakai tudung pula nak live tidaklah untuk saya. So, memang saya berada di rumah lagi di office lagi banyak lah sekarang ni. And doakan saya supaya lepas ni saya banyak berada di rumah. InsyaAllah kita go. Kita struggle 2017. Dan 2018 kita boleh berada di rumah. Hai Kak Ika. Hai Noni. Kak Ika pergi je lah. Saya macam lambat je ni. Alah, dia kata dia nak tunggu pula. Sengaja tau. Okay, pukul 10. Bersedia semua? Bersedia kerana Dr. Syafani ni. Kan? Hai Kak Sofi. Bersedia kerana saya nak share ilmu baru untuk semua orang. Mungkin doktor-doktor, nurse semua tahu kot ilmu ni. So, saya tidak cerita detail. Saya tak explain detailnya pasal saya pun tak faham. So, saya explain apa yang saya faham based on fakta yang doktor bagi. So, saya tak sebutlah perkataan-perkataan doktor tu. Faham? Okay. Kalau siapa nak salin, sila salin. Kebiasaan. Okay. Okay. Alamak, doktor lah pula mengada. Okay. Apa itu kencing manis? Kencing manis ni terbahagi kepada dua benda. Kencing manis ni adalah apabila tubuh badan kita tak mampu hasilkan insulin secukupnya ataupun tubuh badan kita tak boleh menggunakan insulin secara efisien. Insulin daripada mana? Insulin adalah dihasilkan daripada pankreas. So, itu adalah Kak Sofi. Malulah saya. Okay. So, fahamkan yang tu. Dua tu. Kalau satu, itu memang dah parah lah bila kita tak boleh hasilkan, tubuh badan kita tak boleh hasilkan insulin secara naturally. Sebab tu orang kencing manis, kalau yang teruk tu dia orang inject insulin. So yang kedua adalah bila dia tak boleh gunakan insulin secara efficiently. So itu pun kita panggil sebagai diabetes. So untuk makluman semua, gula bila kita makan nasi tu ada gula. Kita minum air manis. Macam ni. Ini kopi Afia, sedap. Macam ni gula kan. So kita makan nasi gula, kita makan apa je. Kalau macam even kalau makan lauk dekat kedai pun ada gula. Kadang-kadang dia orang letak gula dalam makanan. So masuk gula, banyak masuk gula dalam badan kita. Once gula masuk dalam badan kita, sepatutnya gula ni kena ada dalam badan kita dalam 2 hingga 3 jam sahaja. Dia kena ada dalam darah. Bila dia masuk, dia tak masuk dalam badan terus. Dia akan masuk dalam salur darah. Darah yang akan bawa gula. Because badan kita still perlukan gula. Bukan tak perlu langsung. Kalau tak perlu, kalau kurang gula tu jadi hypo tu kan. So, betul ke tak? Betul kan? Betul. Okay. So, dia sepatutnya bila gula masuk dalam badan, dia kena ada dalam 2 hingga 3 jam. So, alamak. Doktor. Malu. Tak payahlah tengok doktor. Okay. Sabar. Bertenang. So apa-apa, korang boleh pergi dekat DRS Al-Qudri tu, doktor betul, doktor perubatan. Memang doktor Syed yang bagi tahu, explain benda ni. So kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh terus ke doktor. So korang add terus dia. Siapa yang tengok, add terus dia. Senang. Okay, So kita beralih semula. So
bila masuk dalam badan, dia akan masuk dalam saluran darah. Darah akan hantar gula ke tempat yang sepatutnya. Dan dia akan hantar dalam masa 2 hingga 3 jam. Tapi, masalah bila gula lebih. Itulah orang diabetes. Orang diabetes maksudnya gula tu terlebih. Sepatutnya salur darah dia salurkan gula yang masuk tu dah cukup dah kat tempat semua tempat, and ada lebihan. Macam kita lah. Kalau kita beli barang banyak, kita simpan-simpan tak cukup tempat nak simpan, dia akan duduk di situ. So dia duduk dalam salur darah. Kan. Betul Mas. Betul, bagus. Terima kasih kerana share Mas. So bila dia tak pergi mana-mana, dia duduk dalam salur darah dia lebih daripada 2-3 jam, itu yang dia jadi toksin. Toksin ni bahaya kan. Toksin ataupun racun sangat bahaya untuk badan kita. So bila dia jadi toksin, darah kita tu, bila dia dah jadi toksin, darah kita bila gula lebih dalam badan ni, darah kita tu akan jadi asid. So untuk pengetahuan semua, ini pun saya belajar juga, untuk pengetahuan semua, kuman sangat suka membiak di dalam asid. Macam ni. Tahu tak? So that's why bila untuk orang kecil manis, kenapa bila luka dia lambat sembuh? Kerana kuman tu suka membiak dekat tempat yang tu. Dekat tempat yang banyak gula tu. Itu yang menyebabkan kita lemah kat tempat tu. Faham? So kena ingat. Kenapa? So bila jadi macam tu, itu yang jadi banyak. Bila gula dan badan kita ni naturally, alhamdulillah, kita syukur because Allah memang cipta kita dengan memang fungsi tu sangat banyak. Once bila gula ni dia tak biar, dia tidaklah biar dekat situ je, tapi dia start, tubuh badan kita sendiri automatically dia start akan cuba untuk membetulkan keadaan. Pasal bila bayangkan kita letak satu barang ni, kita beli barang banyak, tak muat almari kita. Kita letak satu tempat. Bila kita letak satu tempat, kita letak satu tempat, and tempat tu kita stuck. Kan? Kalau tempat tu biasa kita buat jalan, tapi kita letak barang tu, jadi kita dah tersumbat. Itu terjadi pada salur darah kita. Salur darah kita tersumbat. So, bila tersumbat, badan kita ni, dia tak nak lah. Bila tersumbat, itu yang tak boleh sampai ke mana-mana tempat. Itu yang jadi biru. Faham tak? Faham tak? So bila salur darah tu tersumbat, itu yang ada komplikasi. And orang meninggal kerana kencing manis. Orang kita kata orang meninggal kerana kencing manis. Sebenarnya orang meninggal kerana komplikasi kencing manis. Itu komplikasi kencing manis. Apa komplikasi kencing manis? Komplikasi kencing manis macam mata rabun, atau buta, kaki hitam, tiba-tiba kena terus ke buah pinggang, kena ke jantung, kena ke stroke. Kalau lelaki, faham sendiri. Saya tak nak sebut. Faham tak? So, benda-benda macam ni, punca dia bukan diabetes. Punca dia adalah kerana salur darah tersumbat. Salur darah tersumbat kenapa? Kerana gula berlebihan. Pasal apa gula berlebihan? Kita yang makan lebih. Badan ni dah ada dah berapa banyak gula yang sepatutnya kita ambil. Tapi kita makan lebih. Bila makan lebih, dia jadi timbunan lah kan. Bila dia jadi timbunan macam tu, itu yang tersumbat. Kan kita kena faham fakta tu. Ni kita duk kata kencing manis, kita tak faham. Betul? So bila ada benda tu, bila dah tersumbat tu, bila dia tersumbat, maksudnya dia rosakkan salur darah. Salur darah kita ni bukan besar. Bila ada gula tersumbat, rosak, and tubuh kita pandai Elfie. So tubuh kita ni cuba untuk repair. Kita ni bersyukur tau. Walaupun jadi macam tu, tapi orang nak tapi kita ada fungsi, tubuh badan kita akan detect, and benda dia akan cuba repair. Macam mana dia repair? Tahu? Pernah dengar tak macam mana tubuh badan kita repair? Itulah dia panggil keradangan. Bila tubuh start repair, start nak repair salur darah yang tersumbat, start repair salur darah yang rosak ni, itu yang kita panggil keradangan. So dia repair pakai apa? Boleh statistik tahu yang nanti saya ingat balik. Saya pun
Kita ada, oh ni, Kedah. Baru-baru ni keluar, bukan baru-baru ni lah, bulan 1 tahun ni, tahun 2017 keluar dalam NST, Kedah adalah negeri tertinggi yang ada diabetes. Orang Pantai Timur suka manis, tapi dia keluarkan manis melalui senyuman. Gurau-gurau. Itu bukan fakta, itu tipu. Kau ni takkan gurau pun tak boleh. Janganlah serius sangat, okey? So, macam mana dia repair? Macam mana tubuh kita repair bila ada tersumbat atau rosak? Dia guna kolesterol. So, bila dia guna kolesterol, dia akan tampal yang rosak ni kan. Itu yang jadi tersumbat pasal kolesterol. And tambah pula, kalau ada radikal bebas ni tahu tak apa? Siapa tahu radikal bebas? Saya malas sebut, nanti doktor marah. Tahu tak radikal bebas? Radikal bebas ni macam rokok. Okey. Dengar tak? Rokok. Macam tu. Dia akan menyebabkan kolesterol kita dalam badan kita akan keras macam konkrit. Susah nak repair tu bila keras. Faham? Okey. Faham tak? Faham tak setakat ni? Saya cerita pasal kencing manis dan komplikasi. Kenapa jadi komplikasi? Kerana salur darah tersumbat. Dan kenapa dia pergi dekat mata dulu, dia pergi dekat kaki, dia pergi dekat bawah pinggang. Kalau mata tu kenapa? Because dalam badan kita ada 2 jenis salur darah. Satu makro, satu mikro. Biasanya dia akan pergi, yang rosak cepat adalah mikro pasal kecil. Yang besar tu okeylah, yang kecil ni dia rosak dulu. Itu yang jadi mula-mula rabun, lepas tu buta. Hai Papa. Pandai Baiti, pandai. Good job. Alhamdulillah awak share benda yang baik. So insyaAllah kita dapat baik-baik je. Betul? So actually kalau diabetes ni, dia ada 3 lah. Satu pre-diabetes. Pre-diabetes ni biasanya bacaan dia bawah 10. Bawah 1 tahun. Yang ni dia biasa orang pregnant kena. Dia kalau pregnant je dia kena. So dia tak makan ubat. Dia jenis tak makan ubat. And selalunya ramai yang dapat ni tapi orang tak tahu. Yang kedua adalah pertengahan. Bacaan antara 10 hingga 15. Dia dah kena dalam 1 hingga 5 tahun. Dia biasanya dia punya tanda dia kebas-kebas. Ini macam mak mentua saya lah. So dia kebas-kebas. Dia kerap kencing macam ayah saya cakap hari tu. Dia datang rumah saya, dia dah lama tak kena kencing manis, and tiba-tiba saya bawa dia makan nasi kari kepala ikan mak saya buat. And petang tu kita pergi makan cendol durian. Malam tu dia bagi tahu saya, esok pagi dia tahu malam dia kerap kencing. Dia selalu bangun. Dia ni dah lama tak makan ubat ayah saya ni. So dia sama itu adalah tanda. Kalau malam kerap kencing tu tanda, bukan malam je, siang hari ke kita memang kencing je. Itu salah satu tanda yang kita ada diabetes. So satu lagi, kita mudah lapar. Kita asyik lapar je. Tapi kalau memang semula jadi mudah lapar tu tak dikira. Asyik rak mengonya tu tak kira. Ni memang betul-betul lapar. And kita juga start makan tapi berat badan susut. Perasan tak? Orang-orang diabetes biasanya dia jadi kurus tiba-tiba. Kan? Perasan tak tu? So, dia juga cepat letih. Dia jadi letih, lesu. Lepas tu, orang yang antara bacaan 10 hingga 15 ni, dia belum lagi suntik insulin. Lepas tu, dia start mata kabur. Ya, betul Baiti. Pandai awak ni. Awak ada orang ke yang kencing manis? Awak tahu semua. Bagus lah awak. Bagus. Knowledge awak tinggi. So, ataupun mata kabur. Mata tiba-tiba rasa kabur. Lepas tu luka lambat sembuh. Ada penyakit lain. Tiba-tiba ada buah pinggang. Tiba-tiba ada darah tinggi. Tiba-tiba benda-benda macam tu. Lepas tu luka kita lambat sembuh. Buat satu luka kecil kat sini tapi makan bulan. Kan kita dah faham tadi kenapa dia jadi makan bulan. Kerana kuman suka asid. Ingat
So satu lagi yang ni yang paling teruk lah. Yang paling teruk ni bacaan atas pada 15. Dia biasanya dia lebih daripada 15 tahun, 5 tahun dia dah kena lebih daripada 5 tahun, and dia buta, tak nampak. Lepas tu dia cucuk insulin, luka tak sembuh, and dia sakit buah pinggang. Takut kan? And sekarang bukan setakat orang tua je yang ada diabetes tau. Sekarang because of cara pemakanan kita, itu menyebabkan budak-budak start ada diabetes. Bahaya sangat. Muda-muda lagi kita dah ada diabetes. And tengok komplikasi, and tengok tanda-tanda itu tak sesuai untuk budak. Tiba-tiba cepat letih. Budak ni kerja dia berlari, and kalau dia ada kencing manis, tiba-tiba dia cepat letih, dia tak boleh nak berlari, and dia tak boleh jadi normal macam budak lain. Cuba imagine. Okay. Terima kasih Baiti, terima kasih. So that's why saya terpanggil untuk beri kesedaran pasal kencing manis. Tak baik tau. Doktor, mentor saya pesan, Dr. Azizan, kalau kita ada sesuatu benda, kita ada ilmu ke, kita ada produk ke, kita kena share. Pasal orang tak tahu. Orang tak tahu kebaikan, orang tak tahu, dan itu kalau kita tak share benda tu untuk kebaikan orang lain, untuk memberi manfaat kepada orang lain, kita berdosa. Nak, tiba-tiba kat akhirat orang cakap, kau tak beritahu aku pun, aku sakit tau. Dia salahkan kita. Macam mana? Nak? Saya tak nak. Sebab tu saya share. Okay, so kalau dah ada tanda-tanda ni, kalau sekarang ni adalah pesakit kencing manis, atau mak ayah kita sekarang ni kencing manis, apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Cerita ke? Saya nak share je. Tahu, saya nak share, okay? So, saya ada ni. Ni apa ni? Ni Pitex. Ini, alhamdulillah. Kan, betul Baiti, betul. So that's why saya terpanggil, because saya tengok produk ni sangat bagus, and ayah saya sendiri makan, mak saya pun dah start makan, mak mentua ambil, ayah mentua pun ambil, and ayah saya sekarang tak makan ubat because of dia ambil ni. Dia dah tak makan ubat lagi dah. Ni. Dia ambil ni. And ni kenapa bagus? Because tadi kita cerita pasal radang, kita cerita pasal radikal, and benda ni semua ada. Dia ada Pitex ni, dia ada anti radang, dia ada antioksida. So, macam mana dia boleh tolong? Macam mana dia boleh tolong kita? Macam mana dia boleh tolong kita untuk turunkan darah dalam kencing manis? Okay. Kejap baca nota. Berat baca nota. Tak dah, saja je. Saya tengok ni. Kejap, saya akan cerita macam mana, kenapa kita kata dia membantu. Actually dalam Pitex ni dia ada dia adalah telemio dia panggil. Telemio activator. Dia adalah telemio activator, yang mana dia adalah berfungsi untuk membetulkan sel-sel rosak. Tadi kan kita kata salur darah kita rosak kan, so tersumbat rosak because of gula lebih dalam badan, so dia betulkan tu. And dia juga anti radang. Lepas tu dia juga ni kalau luka, misalnya kita luka kan, saya ada beberapa customer yang luka because of dia ada kencing manis, ada luka, dia sampai semua. Bila dia makan ni, alhamdulillah, because fungsi dia adalah seperti gamat. Gamat, kita kenal gamat kan? Kita tahu gamat adalah benda ataupun sesuatu yang cepat menyembuhkan luka. Betul? So dia pun ada tu. Dia ada ni yang boleh cepat sembuhkan luka. Sebab itu orang yang kencing manis, orang yang ada luka, bila ambil produk kita, alhamdulillah. Kita ada satu kes yang mana sekarang ni alhamdulillah dia dah okey, tapi sebelum ni doktor nak potong jari dia. Ini betul, ini kisah benar, berlaku kepada kawan saya.
Yang mana mak dia nak kena potong jari kaki pasal luka and dah hitam. So kita doktor bagi ni kat dia. Dia ambil dalam masa 2 minggu. Alhamdulillah, doktor kata tak payah potong. Ini bukan rekaan tau. Ini betul-betul. Kita banyak testimoni. Saya bukan nak jual. Saya tak jual. Saya nak share. You tak payah beli dengan saya pun. Saya nak share. Kalau you ada. Kenapa? Why not kita ni? Kita usaha cari alternatif untuk merawat badan sendiri. Kan? Lepas tu. Macam-macam lah korang ni. Saya terasa macam... Saya bukan nak menjual, tapi saya nak share. Tapi saya rasa macam tak best pula. So tak payah share lah. Tiba-tiba kan. Saya nak check ni. Mana saya nak tengok ni. Okay. And paling best adalah bagi saya, dia senang. Kita minum je. Ini ada 500 ml. Dia adalah 12 buah-buahan dan tumbuhan. So kita ada durian Belanda, kita ada kulit manggis. Kulit manggis, makan kulit manggis. Tak makan kan kulit manggis. So dalam kulit manggis tu yang ada benda-benda penawar untuk kita, macam biji grape. Kita biasa kita ambil grapes, kita buang, kita cari yang seedless. Ataupun kalau ada buang, kalau biji kita buang kan. So, dalam biji grape tu sendiri ada khasiat dia. So, dia ada dalam ni. So, minum dia rasa sangat sedap. Saya ni kalau orang kenal saya sangat susah nak makan benda yang pelik-pelik. Tak buka lagi ke? So, saya tunjukkan yang saya boleh makan ni. Masa saya first test tu, saya macam, biar betul sedap ke tak. Saya memang susah. Saya susah nak makan ubat. Saya susah nak makan benda-benda pelik yang macam saya takut tak sedap. Pasal saya suka makan sedap je. Yang tak sedap tu, walaupun saya tahu itu terbaik untuk saya, tapi saya susah nak makan. So ini, even ayah saya, dia tak sabar nak tunggu hari esok. Pasal dia makan sejurus sebelum makan. So dia tak sabar nak tunggu hari esok, because dia kata macam dia tak tahan nak makan. Dia nak minum ni. And sekarang mak saya pun start makan. Mak saya adalah seorang yang tidak percaya kepada suplemen. Tapi bila dia tengok ayah saya start aktif, start cergas. Dia start boleh makan. Dulu dia sangat pantang. Dia pantang because dia takut tau. And bila dia makan banyak ubat, dia ada darah tinggi, dia ada kencing manis. Bila dia makan banyak ubat, dia start, doktor detect dia ada buah pinggang. Masalah buah pinggang. Dia sangat takut and dia start cari suplemen. And kita bila jumpa ni, saya first orang yang saya bagi adalah ayah saya dan mak dengan mak mentua saya. Mak mentua dan ayah mentua saya. Pasal mak saya tak makan suplemen. So bila kita bagi dia, bila dia makan, dia start jadi cergas. Dia kata badan dia jadi ringan. Dia start sunuk. Dia start, bila dia makan pun dia rasa okey. And sekarang, kalau dulu dia pergi pakar, saya dengan mak saya ni orang yang tidak pernah tak pergi jumpa doktor. Dia orang ni selalu pergi jumpa dekat HUSM. Dia suka pergi HUSM tu jumpa doktor. So dia orang ni akan pergi jumpa every month. And doktor bagi tahu dia, dia nak tak payah jumpa every month. Dia jumpa 6 bulan sekali sekarang ni. Because memang darah tinggi, kencing manis dia sangat terbaik. Saya kalau benda ni tak okey, saya tak share. Sungguh. So bila saya tengok ayah saya macam tu, dan ayah saya seronok pasal sekarang dia boleh makan apa saja. Kau tengok dia makan nasi sekarang 3 pinggan. Saya macam, ya Allah. And dia tak takut nak makan cendol pulut. Tak ada, dia tak takut dah. Dulu dia macam sangat berhati-hati. Sekarang dia tak takut. So saya rasa saya sangat bersyukur saya dapat jumpa produk ni. Dan saya nak share kebaikan produk ni dengan semua orang. Pasal tak semua orang tahu. Okay. So tengok saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat sedap. Kalau benda tak sedap, saya biasanya tahan nafas, minta. Sangat sedap. Okey. Itu saja sharing saya pada pagi ni. Sedap lah. Satu botol ni untuk 20 hari.
Makan sekali sehari. Jangan korang teguk macam Azhan. Tersebut Azhan pula. Dia teguk benda ni satu hari. Memang sedap macam jus. Saya makan ni everyday. Bukan kerana saya ada kencing manis, tapi because of saya nak menjaga. Because bila saya ni nak masuk 40, saya kena start ambil suplemen. And saya ni bukan jenis makan sayur. Saya memang tak makan ikan. Saya makan ayam je. So because of that, saya kena start ambil suplemen untuk badan saya cukup nutrisi. Badan saya sihat. Saya perlukan tubuh badan yang sihat kerana saya perlu bekerja. Saya masih banyak lagi impian yang belum tercapai. Saya masih banyak lagi benda yang saya nak buat. Saya masih belum cukup kota untuk saya tolong orang lain. So, doakan saya sentiasa sihat. Saya doakan korang sentiasa sihat. Sekiranya ada simptom-simptom yang sepatutnya yang saya sebut tadi, jumpa doktor, check dengan doktor. Cuba cari alternatif. Tak ambil produk saya, carilah suplemen mana yang awak suka. Suplemen semua bagus. Apa yang kita jual ni, dan you all kena tengok lah. Yang ada KKM, pasal saya rasa majoriti sekarang dah ada KKM, bagus. Ada sukatan yang betul. Because kita, produk kita, doktor yang formulasi, so dia tahu apa benda yang sukatan yang betul untuk badan kita perlukan. Dan that nutrisi sampai dekat badan kita. So, you kena cari, you kena buat survey, you kena buat research on apa produk. And start. Hai Nora, hai Nor. You kena ambil suplemen. Saya bukan cakap apa nak cakap. Saya nasihatkan pasal kita kena usaha. Kita sendiri kena usaha untuk jaga kesihatan kita. Selain pada ambil suplemen, kita start kena buat bersenam. Kita kena start menjaga kesihatan sendiri. Kalau pasal kesihatan ni, kalau kita tak jaga, siapa nak jaga? Ingat, jika awak nak jaga kesihatan awak, memang tak lah kan. Kita sendiri kena ikhtiar. Kita sendiri yang kena tahu. Hai Zu, hai Mama Zu. So kita sendiri kena ikhtiar supaya kita ni sihat. Kalau you rasa macam alah tak apalah aku tak sihat pun, you rasa dah ramai sangat ke you tolong, amal ibadat you, bekalan you untuk ke sana dah cukup. Saya tak cukup. That's why saya nak jaga kesihatan. Okay, ingat pesan saya, jaga kesihatan sendiri supaya kita dapat kita dapat buat apa yang terbaik untuk diri kita. Jadilah seorang yang memberi manfaat kepada orang lain. Kita duduk di muka bumi bukan duduk untuk sia-sia. Jangan jadi zombie. Kita duduk di muka bumi adalah untuk memberi, berkhidmat, untuk beri orang lain, untuk macam mana nak cakap, kita kena tahu kita kena hidup ni biar berguna. Itu ayat sepatutnya. Hidup di dunia kena berguna. Jangan menyusahkan orang lain. Okay. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga, saya rasa lama sikit saya punya live pagi ni. Semoga apa yang saya share dapat memberi sedikit info kepada you all semua berkaitan dengan kencing manis. Yap, betul Baiti. Yap, terima kasih Baiti kerana tengok sampai habis. Terima kasih semua yang menonton saya sampai habis juga. Saya halalkan video ini untuk di-share kepada orang ramai supaya mereka mendapat kebaikan daripada video ini. So jagalah kesihatan diri untuk keluarga dan masyarakat. Assalamualaikum.